bagaimana para pelumba sekarang ini melalui jambatan kedua, jambatan Sultan Abdul Halim yang pastinya cukup menarik. Ini adalah visual yang kita dapat awal tadi, di mana para pelumba akan mengarungi 24 km panjangnya jambatan kedua ini. Dan kita perhatikan bagaimana 5 pelumba yang mengepalai perlumbaan peringkat kedua, Loh Si Keong turut berada di situ. Begitu juga antara pelumba lain yang tidak mahu ketinggalan, Wong Mei Ying, 2 pelumba yang bekerja keras semalam. Inilah yang dikatakan Loh Si Keong, pelumba kelahiran Kuala Krai, Kelantan, mewakili pasukan kebangsaan yang cukup agresif sejak daripada semalam dan hari ini masih lagi beliau berada di kelompok yang pertama, seperti sedikit perbincangan yang dilakukan oleh Loh Si Keong di kaca TV kita bersama dengan pelumba daripada KSPO. Dan ini dia peleton yang dikepalai oleh pasukan Astana pada jarak kilometer 78.2 kilometer perlumbaan ini. Jadi itulah yang boleh kita perkatakan tentang persaingan yang menyaksikan bagaimana sekali lagi ada attack, biarpun di peringkat awal terdapat beberapa percubaan tetapi gagal dilakukan apabila peloton tidak membenarkan. Tetapi selepas itu 5 pelumba telah melakukan attack dan sekaligus berjaya menjarakkan diri dari kelompok besar. Dan sekarang begitu juga pada ketika ini mereka masih lagi mengekalkan kedudukan tersebut sehinggalah menuju ke kom yang pertama. Selepas itu kerana terdapat pemisahan, tapi kita lihat berapa pelumba dari Astana yang sekarang ini mendahului ataupun berada di kumpulan paling depan kelompok palaton yang ketinggalan agak jauh juga di belakang. Tetapi mereka dipahamkan pasti akan mampu untuk menangkap semula 3 pelumba yang sekarang ini mendahului lain-lain pelumba dalam usaha untuk menawan kom yang kedua dan terakhir peringkat yang kedua ini. Inilah gambaran di mana 5 pelumba yang melakukan breakaway awal, iaitu Wong Mei Ying, pelumba daripada Heng Xiang, pelumba negara kita iaitu Loh Si Keong, dan juga Sofian Nabil daripada NSC. Loh Si Keong mewakili pasukan kebangsaan dan diikuti seorang pelumba daripada Pegasus iaitu Navarnianto, dan juga seorang lagi pelumba daripada KSPO iaitu Goh Hyo Suk yang berada di hadapan. Dan ini adalah leader yang tertera di kaca TV. Boleh anda melihat pun kurang daripada 1 km mereka akan bertukar bersilih berganti untuk memastikan kelajuan itu tidak berada di tahap yang slow ataupun perlahan, kerana mereka nak maintainkan kelajuan tersebut supaya jarak itu tidak dapat ditangkap dengan cepat oleh peloton. Jadi inilah sebenarnya gambaran awal, bukannya kedudukan secara langsung sekarang ini. Kerana visual yang kita dapat inilah disiarkan ataupun dirakam lebih awal sebentar tadi sewaktu mereka melalui jambatan kedua yang cukup menarik untuk disaksikan. Kerana di sini dijangkakan sebenarnya Enchilin mungkin akan berlaku di mana angin bertiup daripada sebelah sisi tapi tidak daripada hadapan. Itulah bagaimana sukarnya sebenarnya daripada angin, kita merongkak angin pada ketika ini. Baik, kedudukan semasa yang boleh kami kongsikan para pelumba, 3 pelumba pendahulu sekarang ini menuju ke 23 meter terakhir. Jadi apakah kedudukan tersebut akan terus kekal? Sebagaimana semalam kita melihat Loh Si Keong melakukan attack pada 24 km terakhir dan seterusnya ditangkap pada 7 km menuju ke garis penamat. Akan terjadi kali ini. Adakah hari ini akan terjadi sekali lagi? Dan sama-sama kita saksikan di mana Wong Mei Ying dan juga Loh Si Keong masih lagi selaku pelumba pendahulu sekarang ini di 24 km terakhir ini. Dan adakah peloton dapat menangkap mereka? Dan kita masih menantikan feed sebenarnya untuk mendapatkan secara live kepada anda. Musairi, kalau kita lihat 3 pelumba sekarang ini yang mengepalai perlumbaan, 2 pelumba Malaysia, apakah ada kelebihan untuk kedua-dua pelumba Malaysia pada ketika ini berbanding Mei Ying? Kalau dilihat di sebenarnya yang kedua ini, dan sekarang ini adalah kedudukan semasa Wong Mei Ying dengan 28 mata di tempat yang pertama, diikuti Andrea Gordini 15 mata dan juga Bretton Jones dari pasukan Drapak di tempat yang kedua untuk Jesse Till BSN hingga setakat ini. Okey, kedudukan para pelumba kalau kita lihat KSPO semalam tidak banyak menangkap. Kita juga ingin melihat kedudukan sekarang ini sebenarnya 4 pelumba dalam 3 pelumba kerana Wong Mei Ying dah berada di depan. Jadi 3 pelumba penyarung Jesse, 2 sementara dan seorang lagi adalah Andrea Gordini berada dalam kelompok ini.
Jadi bagaimana strategi untuk pasukan Astana khususnya Andrea bagi memastikan kejayaan yang ke-20 mampu dilakar pada peringkat yang kedua? Seharusnya Astana perlukan lead out yang betul-betul boleh membawa Andrea Gondini. Tapi apabila kita lihat semalam, Andrea Gondini dengan sendirinya sahaja bergerak dan mengekori. Dia sudah tahu sebenarnya sebab Graham Brown sudah pun berada di hadapan untuk menjadi lead out pada tim rapat. Jadi sekarang Graham Brown jadi lead out dia lah. Sebagai jadi macam terbalik. Okey, jadi dari on-board sekarang, inilah kedudukan semasa. Kita lihat bagaimana kejaran dilakukan. Loh Si Kiong sekarang seorang pelumba Malaysia, sementara United Healthcare turut berada di situ sambil penyarung Jesse Kuning Adik Hussaini Osman turut berada di tempat di hadapan sekarang ini, cuba melakukan attack dari peloton 22 km menuju ke garis penamat, di mana para pelumba telah pun berkayuh selama 3 jam 28 minit 31 saat. Pelumban sebenar bermula 9.12 minit pagi tadi. Inilah dia peloton di mana Adik Hussaini sudah pun berada di hadapan, cuba melakukan breakaway setelah menuruni bukit di peringkat zon pendakian yang kedua, dan terdapat beberapa pelumba yang sudah pun menjarakkan diri mereka di selepas balik pulau ini. Adakah mereka dapat mengekalkan kedudukan ini dan mengejar kelompok di hadapan? Adakah seorang lagi pelumba kebangsaan turut bersama dalam kelompok ini, dan kita nantikan siapakah pelumba tersebut. Sambil itu, kalau boleh kita lihat juga, kita perkatakan bagaimana kedudukan para pelumba, khususnya 3 pelumba yang telah pun menamatkan pendakian kedua dan terakhir peringkat yang kedua ini. 6 pelumba berada di sana, termasuk sekarang ini yang mendahuluilah dari pelumba United Healthcare sambil diikuti oleh Adik di belakang sekali. Dan sambil inilah keputusan di kom yang pertama di balik pulau, kategori 4 dengan Wong Mei Ying 4 mata, diikuti Loh Si Kiong dan Sofian Nabil Bakri di tempat yang ketiga masing-masing dengan 2 dan juga 1 mata. Siapakah pelumba kebangsaan seorang lagi yang bersama dengan Adik Hussaini? Saya dapat rasakan dapat melihat di sini adalah Nick Hazwan sebenarnya yang berada di dalam kelompok kedua ini, dan terdapat pelumba terapat United Healthcare Bardiani, pelumba daripada TSG, pelumba daripada pasukan kebangsaan. Antikan selekoh yang begitu tajam. Jadi mujur agak bijak juga tindakan dilakukan oleh pelumba dari United Healthcare. Dia usahakan hilang tadi racing line ataupun mengambil laluan. Inilah skill bagi setiap pelumba ketika 60 ke 70 km sejam ketika ini. Jadi itulah kelajuan yang sedang diharungi oleh para pelumba. Mereka cuba menggunakan momentum menuruni bukit untuk memisahkan diri dari peloton yang tidak jauh ketinggalan di belakang sana. Persoalannya, apakah mereka mampu untuk mengekalkan kedudukan ini? Dan inilah kelompok di belakang sekali, kalau boleh diperkatakan, di mana bagi 3 pelumba sebenarnya telah ditangkap. Kalau kita lihat mungkin Wong Mei Ying, Jesse Polkadot berada di sana dalam di kalangan 6 pelumba tadi. Jadi ini adalah antara pelumba chaser, mungkin boleh memisahkan diri dari peloton. Jadi inilah kedudukan semasa yang di belakang sekali. Jadi inilah kelompok hadapan pendahulu peringkat yang kedua. Loh Si Kiong rasanya berada di situ. Ya, kemungkinan Loh Si Kiong bersama dengan Adik Hussaini yang berada di situ, dan diikuti di belakang sekali iaitu Dimension Data. Ya, Loh Si Kiong. 273 Loh Si Kiong. Jadi inilah kelompok hadapan. Seorang pelumba dari Bardiani turut berada di sana. Yang Wong Mei Adik tadi sebentar tadi kelihatan. Sementara seorang pelumba dari Ken 42. Siapa lagi kalau bukan iaitu pelumba Jonathan Clark yang turut berada di situ. Jadi Jonathan Clark adalah antara pelumba yang mampu untuk melakukan pencutian di sasar akhir. Tetapi siapa nanti? Okey, Hussaini. Malaysia ada 2, Adik dan juga Loh Si Kiong. Ya. Apa yang perlu kerjasama yang boleh mereka lakukan? Berdua. Pada kebiasaannya Loh Si Kiong memang rapat berkawan dengan Adik Hussaini, dan di sini kemungkinan besar mereka di antara kedua-dua pelumba ini, walaupun daripada TSG dan juga daripada Malaysia, kedua-dua pelumba ini akan saling membantu sebelum tiba ke keselamatan nanti. Saya rasa Loh Si Kiong ataupun Adik Hussaini akan melakukan hajutан ataupun breakaway di antara di kalangan 7 pelumba ini. Lechran Norris yang turut berada di situ daripada pasukan Drapak 85. Jadi inilah secara keseluruhan 7 pelumba yang berjaya membentuk kembali kelompok pendahulu setelah 3 berjaya menjarakkan diri, khususnya menuju ke kom yang kedua. Dan perhatikan reaksi daripada mereka. Silih berganti cuba melakukan pacing ataupun lead pada peringkat yang kedua ini.
Inilah kedudukan daripada Skydive Dubai. Ya, Ya, betul. Skydive Dubai. Jadi itulah yang boleh kita katakan 21 saat di antara 7 pelumba dan juga pelaton. Dengan pelumba dari Dubai Skydive sebentar tadi, kalau boleh kita dapatkan nanti kepastian siapakah satu daripada 7 pelumba. Tetapi yang pasti yang turut berada di situ yang cuba melakukan gerakan ialah Legendary Norris dari pasukan terapat bersama dengan 6 lagi pelumba-pelumba dalam kelompok hadapan. Tidaklah begitu jauh, tetapi kita lihat juga bagaimana mereka sekarang ini boleh juga memecut. Dan kita perhatikan Jacob Venter, pelumba nombor 3 bukan Jacob Venter, iaitu Jonathan Van Zyl dari pasukan Dimension Data. Biarpun di peringkat awal dikatakan bahawa pelumba nombor 4, tetapi tidak. Ialah Jonathan Van Zyl dari pasukan yang berbekalan di Afrika Selatan. Ya, kalau mengikut rekod Johan Van Zyl ini adalah pelumba yang harus diberi tumpuan, adalah pelumba yang akan menyarung jersey secara keseluruhan jersey warna kuning. Itu target mereka bagi pasukan Dimension Data. Baik, selain daripada Van Zyl, Renard Rensburg sebenarnya juga seorang lagi sprinter dalam kumpulan Dimension Data ini. Jadi itulah, apapun hari ini di peringkat kedua jelas bahawa Johan Van Zyl terlebih akhir di Cameron Highland. Dari Cameron Highland mereka akan berehat esok. Cameron Highland peringkat yang keempat nanti akan menjadi perhatian Wong Mei Yin. Cuma sekarang ni kita cuma ingin ketahui di kedudukan 7 peserta ini, 7 pelumba, adakah hampir 1 minit ataupun tidak, ataupun 30 saat. Tadi 23 saat tadi yang 23 terakhir. saat yang terakhir. Kalau sekiranya 23 saat pelumba ini dapat kekal sehingga kekesan penamat, di kalangan 7 pelumba inilah yang akan memakai jersey berwarna kuning. Baik, keadaan yang paling kondusif untuk melakukan lead sini ialah 8 pelumba, tetapi 7 saya rasa kedudukan ini mampu dikekalkan. Saya rasa akan melakukan ada yang akan melakukan breakaway sebentar nanti ketika sebelum sampai ke kekesan penamat, mungkin memasuki 10 km terakhir. Mungkin saya mengharapkan Lo Si Keong. Mungkin Lo Si Keong kerana Lo Si Keong adalah pelumba yang cukup agresif setelah peringkat yang kedua ini. Dan itulah satunya harapan daripada Malaysia pasukan negara. Lo Si Keong sentiasa memberikan satu persaingan yang cukup hebat kepada pelumba-pelumba luar negara. Jadi inilah secara langsung yang kami bawakan. Peringkat kedua, 17 km saja lagi untuk ditamatkan. Sambil kita melihat rantaian panjang para pelumba di pelaton sekarang ini cuba berkejaran bagi memastikan jarak 23 saat, mungkin kurang daripada itu untuk sebelum mereka menuju ke 2 km terakhir yang kebiasaannya di situlah pelaton mampu untuk menangkap pendahulu pelumba dan mana-mana peringkat sebelum ini. Jadi jarak sekarang ini kita masih belum mengetahui apakah jarak di antara 7 pelumba ini dengan peloton, dan 7 pelumba ini pada asalnya mereka sudah pun menjarakkan diri mereka dengan 23 saat, dan ini adalah kedudukan kelompok yang kedua. 20 saat chaser ataupun kelompok yang kedua sedang mengejar 7 pelumba yang berada di hadapan. Jadi terdapat 3 kelompok, 7 pelumba, pendesak di tengah dan seterusnya peloton di belakang, tetapi kedudukan ini memberikan keadaan yang begitu advantage kepada Wang Mei Ying yang sekarang ini berada di depan. Beliau adalah penyarung jersey Polka Dot Ciclista setelah tamat peringkat yang pertama dengan 3 pendakian semalam, dan hari ini 2 pendakian sekaligus 5 pendakian telah pun diharungi. Sampai Dimension Data iaitu Johan Van Zyl sekarang ini mengepalai 7 pelumba, sampai diikuti seorang lagi pelumba dari United Healthcare yang pastinya harus diberikan perhatian ialah John Murphy, tetapi Jordan Clark turut berada di situ bagi mengharungi ataupun baki menuju ke penghujung peringkat yang kedua. Jadi mereka ini ketujuh pelumba ini sudah pun memasuki di Batu Feringgi untuk menuju ke garisan penamat di padang kota lama Georgetown, dan ini pandangan daripada belakang peloton yang sedang mengejar, mungkin meningkatkan kelajuan kerana hanya 20 lebih saat sahaja berada di belakang. Dan di manakah kelompok pendesak, kumpulan pendesak sekarang ini, kerana 20 saat yang memisahkan antara pendesak dan juga pendahulu, dan ini adalah di bahagian ekor kelompok peloton. Kita dapat perhatikan bagaimana mereka sekarang ini dalam sebaris menunjukkan bahawa mereka mempertingkatkan kayuhan. Sampai 7 pelumba masih lagi silih berganti. Mereka sekarang ini menuju ke
kilometer 16 kilometer terakhir. Tetapi persoalannya apakah mereka mampu untuk mengekalkan kedudukan ini sebelum melintasi garis pendapat dengan peloton dijangkakan terus memberikan tekanan dan juga pecutan menuju ke 2 kilometer yang terakhir. Jadi 70 ini Razli, mereka sering silih berganti, tidak menarik begitu lama berada di hadapan, dan ini adalah Kom2. Jadi ya, dengan 6 mata Wang Meiying kekal di untuk jersey Polkadot Ciclista, apabila tambahan 6 lagi mata menjadikan 24 secara keseluruhan, diikuti Lo Si Keong tadi 10 dan tambahan 4 menjadikan mata seterusnya iaitu 18 mata. Sampai di tempat ketiga ialah Mahir Hasnawi dari pasukan Skydive Dubai. Jadi ketujuh pelumba ini sedang silih berganti melakukan lead ataupun menarik setiap pelumba bekerjasama, dan kerana di sini kesemuanya ketujuh pelumba ini semuanya berbeza pasukan. Itulah yang serba menarik. seorang. Sambil kita ada mengharapkan bahawa Lo Si Keong mampu melakukan pecutan ataupun attack di saat akhir, sebagaimana semalam 24 km terlalu awal beliau melakukan attack sebaik saja tamat kom yang ketiga. Jaya mujur. Oh, nasib baik. Oh, nasib baik. Itulah bagaimana tumpuan sepenuhnya diberikan oleh 7 pelumba ini. Apa saja boleh berlaku dan mereka harus bertindak pantas bagi menjangkakan apakah yang bakal nak jadi lepas ini. Nasib baik sebentar tadi ketujuh pelumba ini, dan semestinya kita akan fokus kepada pelumba negara kita Lo Si Keong, dan sekarang ini 25 saat peloton berada di belakang 7 pelumba ini, bermakna chaser tadi sudah pun ditangkap oleh peloton. Jadi itulah kedudukan menuju ke garis penamat, tetapi itu bermakna bahawa peloton semakin bergerak pantas. Mereka akan memastikan bahawa 7 pelumba ini tidak diberikan ruang yang begitu selesa menuju ke garis masing-masing. Mereka sempat menoleh ke belakang di manakah peloton. Jadi ini menunjukkan mungkin dari segi psikologi mereka sampai di sini tugas mereka. Dan inilah dia 11 saat terakhir masing-masing melihat ke belakang di manakah kedudukan peloton, adakah sudah pun menghampiri mereka, dan Lo Si Keong sudah pun bye-bye. Okey, tak boleh nak teruskan lagi. Tak Beliau boleh sekarang lagi menambahkan pelumba menanti peloton. Sampai 6 pelumba sekarang ini terus berkejaran bagi memastikan tugas yang dilakukan di penghujung saingan. Dan sekarang ini peloton dapat kita perhatikan mungkin daripada sudut hadapan bagaimana barisan para pelumba ataupun pelumba besar. Kita lagi melihat di manakah kedudukan Andrea Gordini jersey kuning, tidak lagi belum kelihatan. Mereka menuju 10 km terakhir bagi peloton ini. Sampai di depan ialah pelumba dari pasukan daripada South East yang sedang menarik peloton, dan Andrea Gordini di situ. Ya, diikuti dengan pasukan Astana. Andrea Gordini berada di sana. Di depan 3 pelumba Badriani. Jadi Andrea Gordini sekarang ini akan ditarik seorang pelumba di hadapan adalah pelumba Astana. Itulah tugas yang akan dilakukan. Di manakah Green Brown yang pastinya yang kita katakan kepakarannya menuju 2 selekor terakhir nanti dalam 500 meter yang terakhir. Jadi inilah semakin menarik, semakin mendebarkan, dan peloton sekarang ini semakin rapat. Jadi tugas 6 pelumba akan sampai di sini kerana pada bila masa peloton akan mampu untuk kembali menangkap mereka. Jadi debaran sebagaimana semalam, bunch sprint dijangkakan akan terjadi sekali lagi peringkat yang kedua. Jadi peringkat yang kedua bunch sprint akan berlaku sekali lagi di Padang Kota Lama Georgetown, dan 6 pelumba ini hanya 10 saat saja berada di hadapan, dan sudah semestinya ke-6 pelumba ini 10 saat akan ditangkap oleh peloton dan diawasi oleh pasukan Astana sekarang ini bersama dengan Andrea Gordini. Jadi mereka masih lagi berada di kilometer 10 km terakhir, dan selepas ini nanti akan melalui jalan Geni Plaza dan seterusnya persiaran Geni sebelum menuju ke garisan penamat. Tetapi inilah kedudukan dan keadaannya di mana peloton kembali semula berjaya menangkap 6 pelumba yang telah pun memisahkan diri khususnya sewaktu penurunan di pendakian yang kedua. Turut berada di situ 202 daripada pasukan Giant Champion System, iaitu Bailey Jun dari yang berada di ekor peloton. Jadi inilah senario, inilah keadaannya. Ya, Razli. Samping itu kita juga boleh mengucapkan syabas kepada Lo Si Keong daripada pasukan kebangsaan yang sering saja
melakukan breakaway dan sering saja berada di kelompok yang pertama. Dan ini dia barisan peloton yang dibarisi di hadapan sekali itu pasukan daripada South East dan diikuti pasukan Astana. Seorang pelumba Malaysia turut berada di situ. Tetapi persoalannya ialah bagaimana pada 2 km terakhir akan ada tugas yang sedia menanti khususnya pada peranan pelumba dan setiap pasukan yang berperanan sebagai lead out rider yang akan menarik pelumba pecul mereka untuk berada di depan. Sambil itu rantaian panjang menunjukkan ada peningkatan kelajuan di antara kepala dan juga ekor bagi peloton ini. Jadi dapat dilihat di situ Loh Si Kiong sudah pun berada di peloton dan diikuti di sekarang ini adalah kelompok yang kedua yang berada di belakang, sedikit di belakang peloton yang sedang mengejar, dan peloton bergerak semakin laju. Sebaris di sana pasukan daripada South East dan diikuti bersama di situ iaitu pasukan Astana, dan sedikit di belakang terdapat juga pasukan-pasukan daripada Bardiani, United Healthcare dan juga Drapat. Mungkin baju jersey berwarna merah itu Drapat, pasukan Drapat, di situlah Graham Brown berada. Apapun kelompok hadapan sekarang ini, peloton yang berjaya memisahkan dari kelompok 2 ke terdapat 2 kelompok ketika ini, tetapi pelumba dari Astana mengepali pelumban. Anda Godini berada di situ, termasuk juga pasukan South East dan United Care yang tidak mahu ketinggalan. Badriani di pertengahan sedikit, Drapak turut berada di sana. Dan terdapat beberapa pelumba yang sekarang ini cuba untuk memastikan di manakah posisi pelumba pecul mereka sebelum menuju ke 2 km terakhir. 8 km untuk ditamatkan. Semakin berdebarkan, apa juga boleh terjadi. Para pelumba sekarang ini akan menuju ke persiaran geni untuk mendapatkan peringkat yang kedua. Seorang pelumba dari Aisan Pegasus turut berada di situ. Sambil yang keempat ialah pelumba daripada 7-Eleven yang tidak mahu ketinggalan, dan sekarang ini mereka ini adalah pelumba-pelumba domestik yang akan cuba menarik leleng pelumba untuk memastikan pace pelumbaan semakin dipertingkatkan semakin tinggi. Sampai kelompok peloton dengan seorang pelumba masih lagi kekal dari Astana cuba menarik leleng pelumba. Badriana South East berada di belakang. Sambil itu satu asakan yang cuba dilakukan oleh pasukan Funbig yang tidak mahu ketinggalan untuk pecutan terakhir. Ini adalah kelompok yang kedua yang sedang mengejar peloton sebenarnya di hadapan. Peloton sudah pun sekarang ini kelompok sudah pun terpisah daripada kelompok yang kedua ini. Adakah Anwar Manan juga turut bersama di sini, kita kurang pasti, dan kita pastinya akan menyaksikan sebentar NSC nanti. Micron sekarang ini, pelumba NSC Micron di kumpulan kedua, sampai KSPO di tempat yang kedua, sampai Anwar Manan di situ di belakang ini. Dan seorang pelumba dari Aisan. Ini adalah kelompok yang kedua, kelompok yang berada di belakang kita yang tadi itu, yang di mana inilah dia sebenarnya peloton, iaitu kelompok yang pertama sebenarnya peloton. Ini adalah yang dibarisi masih lagi pasukan South East dan juga Astana yang mengemudi peloton ini untuk mengekalkan peserta mereka ataupun pakar pecul mereka yang akan tiba ke Padang Kota Lama ini. Lain angin kencang, panas terik, keadaan pembukaan laluan yang beralun sedikit kalau kita boleh lihat sekarang ini di persiaran geni ataupun di Geni Plaza. Para pelumba hampir saja lagi 5 km yang terakhir, tapi persoalannya bagaimanakah gerakan dan juga strategi yang akan dilakukan oleh para pelumba. Sambil banyak lagi perkara yang boleh kita lakukan. Dan ini adalah kumpulan kedua yang ketinggalan sedikit dari peloton yang berada di depan. Ini adalah kelompok yang kedua ya, di mana pelumba daripada Bardiani yang cuba melakukan breakaway untuk mengejar di peloton ataupun di kelompok yang pertama yang berada di hadapan. Sampai di belakangnya adalah seorang pelumba dari Aisan. 6 km saja lagi untuk ditamatkan. Jadi 3 jam 49 minit 51 saat, dan ini adalah kelompok pendahulu sebenarnya daripada peloton di kelompok yang kedua. Jadi inilah persaingan di antara beberapa pelumba yang berjaya melakukan attack menuju ke 10 km yang terakhir. Apakah kedudukan ataupun peloton mampu untuk kembali menangkap pelumba ini? 5 km saja lagi untuk ditamatkan. Seorang pelumba dari Aisan yang sekarang ini ke Benda telah pun berjaya untuk melakukan attack. Sampai seorang pelumba dari Badriani yang ketinggalan pada ketika ini. Tetapi berdasarkan visual, ini adalah kelompok kedua berbanding dengan kelompok pertama yang peloton yang agak berada di depan.
dari visual yang kami perhatikan, kerana ini bukan Agni Plaza, ini belakang sedikit. Jadi ini adalah kelompok kedua atau kumpulan pendesak yang ketinggalan dari peloton. Jadi gambaran yang boleh kita berikan nanti, di manakah kedudukan kelompok besar, di mana di situlah beradanya Andrea Gordini. Wang Meiying telah pun melaksanakan tugas untuk 5 mata yang ditawarkan pada hari ini. 3 penjutan dan 2 pendakian dilaksanakan dengan mata maksimum. Ya. Satu tugas yang disempurnakan oleh Meiying sudah cukup untuk memastikan jersey merah, jersey polka dot Ciclista, jersey putih Volkswagen mungkin cuba dikekalkan. Sampai inilah peloton ataupun kelompok hadapan. Jadi inilah pendahulu perlumbaan yang menyaksikan pada persaingan yang dijangka menarik 4 km menuju ke garis penamat. Dan apa yang boleh kita perkatakan oleh kalangan di Musa ni? Ya, di sinilah apabila mereka masuki 5 km terakhir ataupun 4 km terakhir ini, jadi masing-masing daripada pasukan masing-masing akan membariskan menarik pelumba pakar pecut mereka. Dan ini adalah seorang pelumba yang cuba untuk bersama kumpulan hadapan pendahulu peloton sekarang ini yang berada di depan. Ketinggalan suatu ketika sampai beliau akan cuba untuk mengejar peloton, dan inilah kelompok pendahulu dengan pelumba silih berganti daripada pasukan Dimension Data sekarang ini yang cuba mengambil alih tugas untuk menarik lain pelumba, diikuti pelumba dari South East dan juga Astana yang ketinggalan agak jauh ke belakang sedikit. Sampai itu satu attack dari sebelah tidak, masih lagi kekal. Dan ini adalah Chaser, kelompok yang kedua yang cuba untuk mengejar peloton. 1, 3, 4 yang berada di situ ialah dari Aisan. Siapa lagi kalau bukan Tomohiro Hayakawa, merupakan pelumba terbaik Asia pada tahun lalu. Beliau memenangi ataupun jelajah ataupun perlumbaan Asia pada tahun 2015. Jadi beliau ketinggalan ketika ini. Inilah dia kelompok peloton. Di situ kita dapat lihat pelumba negara kita iaitu Lo Si Keong yang berada di sedikit di belakang, dan ini adalah pelumba daripada Aisan yang sedang mengejar kelompok di hadapan iaitu peloton yang dibarisi oleh pasukan Astana, Drapat, pasukan daripada South East dan juga Dimension Data yang sering saja berada di hadapan untuk menarik bakal pecut mereka. Jadi Hayakawa ketinggalan ketika ini. Beliau adalah pelumba terbaik Asia tahun lalu. Cuba untuk merampas jersey putih Volkswagen pada tahun ini, tetapi kedudukan sekarang ini tidak mengizinkannya kerana beliau satu tugas berat untuknya mengejar peloton yang semakin dipertingkatkan kelajuan dan juga kekayuhan. Apapun 3 km menuju ke garis penamat, perhatikan bagaimana pencaturan setiap pasukan. Jadi semakin menarik sekarang ini. Di sinilah segala strategi, di sinilah segalanya akan bermula. Di manakah peranan lead out rider, begitu juga dengan domestik yang akan menyerahkan kepada lead out selepas ini. Sambil saya kawan masih lagi ketinggalan. Dan beliau cuba untuk mengejar bagi kumpulan hadapan ini. Sambil itu 3 pelumba dari Badriani cuba melakukan attack di sebelah dalam. Sambil seorang pelumba ada respon daripada pasukan Dimension Data yang tidak mahu ketinggalan. United Air terus berada di situ, Drapat dan sebagainya. Jadi inilah yang pertumpuan kita ialah di sini, di mana 2 km yang terakhir. Jadi sebagai menarik persaingan, bagaimana pencaturan yang akan dilakukan oleh para pelumba. Dimension Data pasti mahu mengharapkan Johan Benzil turut berada di situ setelah mereka ketinggalan semalam. Jadi apakah yang akan dilakukan oleh para pelumba 2 km terakhir, dan sekarang ini kita akan menanti 1 km yang terakhir, tetapi kita dapat melihat dari ekor peloton dalam keadaan para pelumba masih lagi cuba untuk merencanakan tugas. Dan sembari itu Hayakawa yang ketinggalan sekarang ini di belakang peloton cuba untuk mengejar, tetapi saya kira beliau mungkin akan ditinggalkan. Apapun tumpuan sebenarnya kumpulan tadi, kerana di situlah strategi sebenar. Kita ingin melihat bagaimana 1 km terakhir seorang pelumba dari Take yang turut berada di situ yang sekarang ini cuba melakukan attack. Namun apakah yang akan dilakukan ataupun tidak balas dari lain pelumba. Jadi sebagai menarik sekarang ini, mereka menuju ke 1 km yang terakhir. Pastikan bagaimana Take yang turut berada di situ, yang pasti mahu melakukan rasakan. Ya, apakah John Murphy turut berada di situ? Taylor McNair turut berada sekarang lead out rider. Jadi John Murphy sekarang ini akan bertindak di bahagian kedua sekarang ini. Apakah tidak balas yang akan diberikan oleh pelumba? Di manakah Andrea Gordini tidak kelihatan. Namun begitu mereka sekarang ini menuju ke kedua terakhir. Semakin menarik. Apa juga boleh dilakukan pada ketika ini. Mereka sekarang ini menuju ke 500 meter yang terakhir. Persaingan semakin menarik. Andrea Gordini masih lagi tidak kelihatan bagaimana asakan dan juga
di penghujung saingan ini. Dua pelumba dari Natake, tumpuan pastinya terarah kepada pelumba yang seterusnya. Sekarang ini menuju 500 meter yang terakhir dan selepas ini selekoh yang terakhir akan dilalui para pelumba. John Murphy turut berada di belakang, tetapi Dimension Data tidak mau ketinggalan. John Vezir turut berada di situ. Apabila Andrea Godini di tengah sedikit sekarang ini, di manakah pegas akan dilakukan menuju di 300 meter yang terakhir. Bagaimana asakan sekarang ini yang cuba dilakukan oleh pasukan United. John Murphy, Andrea Godini yang akan Andrea Godini sekarang ini daripada bagian tengah. Andrea Godini akan berkejaran seterusnya terdapat belum insiden. Andrea Godini semakin dalam melakukan kejutan. Apakah dia mampu untuk menuju garis penyelamat? Itulah menawarkan perlombaan Andrea Godini di tempat kedua. Jadi tempat yang pertama semakin menarik, di mana seorang pelumba kita mahukan kepastian, tetapi yang pasti Andrea Godini gagal untuk memenangi perlombaan yang ataupun peringkat ke-20 dalam koleksinya. Sambil itu seorang pelumba dari pasukan Bardiani dan juga seorang lagi satu lagi pelumba yang turut terjatuh di situ. Jadi inilah insiden, tetapi tak apa kerana 3 km terakhir seandainya jatuh mereka masih lagi mencatatkan masa yang sama dengan kelompok pelaton. Jadi saya kira Andrea Godini akan mengekalkan jersey kuning secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhannya masih mengekalkan jersey berwarna kuning. Tapi kita nak lihat juga nanti bagaimana pendakian tidak ada bonus saat bonus. Jadi pendakian untuk hari ini tidak ada bonus masa, hanya poin saja mata. Dan inilah dia pelumba yang terlibat dalam insiden kemalangan setelah memasuki 200 meter yang terakhir, iaitu pelumba daripada Bardiani dan seorang lagi ini adalah pelumba daripada Rhodes yang turut bersama dengan seorang pelumba lagi yang turut dalam kemalangan ini. Jadi inilah satu lagi perlombaan bunch sprint di saat akhir. Apapun pelumba dari Bardiani ini masih lagi ataupun mampu untuk mencatatkan masa yang sama. Nombor 71 Nicola Ruffoni adalah pelumba pecut bagi pasukan Bardiani CSF ini. Beliau dianggap antara pelumba yang cuba melakukan kejutan terakhir, tetapi terpaksa akur dengan insiden yang berlaku menuju ke 300 meter yang terakhir. Jadi Andrea Godini sekadar di tempat yang kedua. Ya, pelumba daripada Dimension Data secara tidak rasmi. Jadi sambil itu kita melihat sekali lagi bagaimana ulang tayang, bagaimana menuju ke 1 km yang terakhir sekarang ini. Bagaimana pelumba dari United Healthcare yang mengepalai leleng pelumba. Tetapi lihat juga bagaimana Andrea Godini agak ketinggalan sedikit di bahagian tengah. Beliau diapit oleh pelumba dari Bardiani dan juga United Healthcare. Begitu juga seorang pelumba daripada Dimension Data. Andrea Godini ketinggalan. Sampai para pelumba lain sempat melihat di manakah kedudukan Andrea dan kedudukan terbaik pada ketika di tempat yang ke-4 ke-5 di belakang sedikit. Biarpun ada seorang pelumba dari Bardiani yang berada di hadapan untuk menyekat kemarahannya. Tetapi inilah senario dan jadi kedudukan. Jadi Green Brown gagal untuk melaksanakan tugas sebagai lead out rider pada perlumbaan yang kedua setelah semalam berempas pulas. Tetapi pelumba dari United Aircare sekarang ini cuba untuk melakukan memberikan peluang kepada pelumba utama mereka untuk melakukan rasakan. Siapa lagi kalau bukan John Murphy. Tetapi di saat akhir inilah kita dapat melihat menuju ke 300 meter yang terakhir. Kedudukan pada ketika ini masih lagi seimbang sebelum Andrea Palini akan melakukan pecutan menuju ke garis penamat nanti. Dan di sinilah pelumba dari Dimension Data berkepalai sambil pelumba-pelumba lain masih lagi berusaha. Kedudukan Andrea Palini masih lagi belakang di hadapan Andrea Godini. Dan sekarang ini Andrea Godini di tempat yang bersebelah di bahagian tengah. Sambil Andrea Palini seorang pelumba dari United daripada Bardiani terjatuh di situ. Dan persaingan semakin menarik, tetapi akhirnya Andrea Palini menamatkan perlombaan peringkat yang kedua dari Kulim, dari Sungai Petani menuju ke Batu Georgetown. Ya. Daripada Sungai Petani ke Georgetown pada hari ini 58.1. Sampai itu Nicola Ruffoni yang terjatuh. Malang sedikit, beliau adalah antara pelumba yang harus diberikan perhatian. Sambil kedudukan yang agak rapat di kalangan pelumba, disitulah Andrea Palini terjatuh.
sambil turut seorang lagi pelumba dari Ross dari Switzerland yang turut mengiringinya, tidak mampu untuk mengelak. Tetapi perhatikan bagaimana Andrea Palini melakukan pecutan di saat akhir. Jadi apapun Andrea Gordini terpaksa aku dengan kehebatan Andrea Palini, rakan senegara dengan usia yang agak sama 26 tahun masing-masing. Dengan itulah berakhir peringkat yang kedua. Jadi dua pelumba dari Itali berada di depan. Jadi kedudukan ulang tayang ini berkedudukan Andrea Palini daripada Skadar Dubai dan diikuti Andrea Gordini Astana. Tempat yang ketiga secara tidak rasmi adalah Rendsburg daripada Dimension Data. Jadi itulah tiga pelumba yang akan naik ke podium setelah menamatkan perlumbaan peringkat yang kedua sejauh 158.1 km. Jadi inilah foto finish menunjukkan Andrea Palini yang terlebih dahulu berada di hadapan sedikit. Saya kira mungkin satu tiup je. Sedikit saja. Jadi inilah kepastian yang boleh diberikan. Andrea Palini memenangi peringkat yang pertamanya dalam percubaan yang pertama dalam Letuh di Langkawi edisi ke-21. Jadi pasukan Skadar Dubai daripada Andrea Palini menduduki tempat yang pertama secara tidak rasmi dah. Dan inilah 3 jam 56 Serasmi. minit 2 saat Andrea Palini di tempat yang pertama, diikuti Andrea Gordini, seterusnya Rendsburg daripada pasukan Dimension Data, Michael Kola di tempat yang ketiga dari pasukan Tinkoff, dan John Murphy sekarang di tempat yang kelima. Sambil terbaik Asia ialah So Jun Yong dari Korea, KSPO, mendapatkan perlumbaan di tangga yang ke-10. Jadi inilah 10 pelumba yang terlebih dahulu melintasi garis penamat peringkat yang kedua. Yeka Barasko di tempat yang ke-6 dari Southeast yang turut harus diberikan tumpuan dan juga perhatian pada edisi kali ini.